Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Sebelum tu enjak mai sini kot. Ni kosong banyak ni sini. Ni Nazmi Mangkit bangun semua. Aiman pun bangun semua duduk ni. Firdaus, Naim, mai duduk sini. Ni duduk ni kosong ni. Kesecik pakcik-pakcik nak masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang berusaha mengurusi surau, ahli jawatan kuasa, tuan imam, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Alhamdulillah, Allah bagi kesempatan lagi kepada kita semua untuk sama-sama berada dalam taman-taman syurga, majlis ilmu yang menjadi petanda kepada Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada saya dan kita semua, iaitu Nabi sebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang orang tu Allah nak tentukan dia berikan kepadanya kebaikan, Allah nak bagi benda baik ni, apa tanda dia? Yufaqihu fiddin, Allah bagi dia reti agama. Antara cara nak reti agama, Allah mudahkan dia mai ngaji. Nabi kata nak tahu satu orang, Allah pilih dia untuk memberikan kebaikan kepada dia. Kebaikan apa Ustaz? Semua kebaikan yang ada dalam dunia ni. Sebab Nabi sebut khairan, nakirah. Khairan ni maksud dia semua jenis kebaikan. Sebab tak semua orang yang dimudahkan oleh Allah untuk hadir majlis ilmu. Kadang kita tengok iklan 5 kali lah baca iklan. Sehari 5 kali iklan kuliah ni tengok. Satu pun tak boleh pergi. Pasal apa? Dah dia baca tu berasa nak pergi. Tapi sekali Tuhan bagi sibuk kot benda lain. Sibuk kot nu, sibuk kot ni. Hak bagi sibuk pun Allah, hak bagi kita main malam ni pun Allah. Bila kita tengok diri kita sentiasa dengan majlis ilmu, kita ikhlaskan diri hadir majlis ilmu, maka ketahuilah Allah sedang mengkehendaki kebaikan untuk kita, insya-Allah. Hak ni petanda ni Nabi yang bagi. Nabi yang bagi. Hadis hak saya baca atas saat ni. Lah ni bulan Isra Mi'raj. Pasal apa tak main ceramah Isra Mi'raj? Kan dengar tajuk ceramah pula ibu bapa macam sekolah menengah punya tajuk kan macam ceramah motivasi pula dah. Tajuk Isra Mi'raj, saya dah buat rakaman Al-Kuliah. Rakaman Al-Kuliah TV3, dan mereka akan siarkan, saya tak tahulah bila, tapi tajuk tu ada dah lah. Kalau saya ceramah juga malam ni, esok tengok pula kan. Jadi berulang. Antara tajuk yang menjadi kembang kepada beriman kepada Allah dan Rasul ialah wabil walidaini ihsana. Kembang dalam Quran, Ibnu Abbas kata ada tiga kembang dalam Quran. Allah sebut berapa belas kali pun ayat ni, maka dia akan buat main dengan kembang dia. Ada 3 kembang dalam Quran. Kalau Allah sebut salah satu, hak nombor 2 takkan dipisahkan oleh Allah. Apa dia tuan-tuan? 1, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat Allah dan taatlah Rasul. Hak ni kembang dalam Quran. Bacalah tang mana pun dalam Quran ati'ullah, lepas tu wa ati'ur rasul. Tak boleh taat Allah saja, ambil Quran saja, hadis tak mau. Ada hak anti hadis. Bukan di luar negara, dalam Malaysia ni lah kan, ketua dia pun hidup lagi, tua dah. Sama-sama kita doa supaya dia mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu taala. Dia nak Quran saja, hadis tolak. Sedangkan dalam Quran, bila Allah sebut ati'ullah, Allah akan sebut wa ati'ur rasul. Kena taat perintah Allah, dengar apa yang Allah bagi tahu, juga mesti taat perintah Rasul dan apa yang Rasul bagi tahu. 1, kembang nombor 1.
Kembang nombor 2 kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni manusia yang paling pakar tentang tafsir Quran di kalangan umat Rasulullah. Tak boleh nak jadi nombor 1 kemudian baru Ibnu Abbas, tak boleh. Kita ni mesti selepas dia. Mailah 10 PhD tafsir pun semua duduk selepas Ibnu Abbas. Dia tak boleh jadi nombor 1. Sebab nombor 1 ada dah. Pakar tafsir umat Rasulullah ada dah. Dia yang sebut ayat ni. Dia kata kembang nombor 2, tengok dalam Quran ayat aqimus salata wa atuz zakah. Cuba baca. Bila baca Quran cuba tengok. Bila baca Quran, tengok ayat buat keluar zakat. Sebelum dia mesti ayat dirikan solat. Ni kembang nombor 2. Tu tajuk lain tu tajuk ceramah. Pasal apa Allah kembangkan semayang dengan zakat? Kita hak zakat setahun RM80, setahun RM250. Tak apalah sembang kata tak ada apa zakat ustaz, senang hebat iman kami. 2,5 boleh lah buat keluar tu. Hak orang hak 600,000 punya zakat, tak berasa rugi buat keluar zakat saja 280,000 zakat macam tu je. Bukan ada apa, kosong bagi zakat, tergugat. 300 tak apa lagi zakat, 400,500 boleh lagi. 1.2 juta zakat. Setan dia tak main ni, kacau. Tak rasa rugi kah? Banyak. Itu antara sebab Allah SWT kembangkan ayat semayang dengan ayat buat keluar zakat. Allah nak bagi tahu kalau orang tu dia semayang sehari 1000 rakaat tapi zakat tak buat keluar, maka 1000 rakaat tu ditolak kesemuanya mentah-mentah oleh Allah Azza wa Jalla. Ni kaedah. Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi ni, dia hurai ayat-ayat kembang ni macam mana? Dia kata siapa taat Allah tapi tak taat Rasul, maka tidak bernilai ketaatan dia kepada Allah SWT sesin pun. Siapa taat Rasul tapi tak taat Allah, sayang dengan Rasulullah ni, sayang sungguh-sungguh, tapi dengan Allah tak mau, nak dengan Rasulullah saja, maka ditolak ketaatan dia kepada Nabi SAW, tidak diterima walaupun sebutir habuk. Ni maksud ayat kembang. Dan ayat kembang yang ketiga, hak ni jadi antara kunci perbendaharaan dunia, iaitu bila Allah sebut anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hampa mesti berterima kasih kepadaku, waliwalidayka, dan juga kepada kedua ibu dan ayah kalian. Ni kembang nombor 3. Terima kasih kepada Allah sebab Allah bagi hidayah kepada kita, dan wajib juga terima kasih dengan mak dengan ayah, kerana mereka lah yang menyebabkan ada kita atas dunia ni. Mai ikut mana? Kalau mak seorang tak keluar mak seorang-seorang tu umur 35 beranak, dia kata tak tahu, tanya macam mana makcik ni beranak sendiri ni. Saya mimpi jumpa Sayyidatuna Maryam, lepas tu dapat karamah macam dengan dia. Tu sambung Sayyidatuna Maryam seorang tu lah sampai kiamat, tak ada dah. Satu-satunya wanita yang melahirkan anak tanpa disentuh oleh lelaki. Dialah pertama dan terakhir, Maryam Al-Batul. Itu dahsyat lah tu. Hak tu jenis semayang dalam bilik, Allah Ta'ala hantar makanan. Bukan makanan kedai mama, syurga punya tu. Buah syurga, makanan syurga turun mai dalam bilik. Nama dia Maryam. Sebab tu nak buah nama anak, nak buah nama cucu, buah hak penghulu-penghulu syurga ni di kalangan perempuan. Saya tiap-tiap minggu orang tanya nama anak. Kalau perempuan, saya bagi 5 nama tu lah. Aisyah, Khadijah, Maryam, Fatimah, Asia. 5 tu penghulu syurga di kalangan wanita.
Nama ni nak pakai lama noh. Nama nak pakai lama. Duk atas padang mahsyar 50,000 tahun. Nama tu nak pakai. Kalau nama dia Jacquelina, Tiara Jacquelina nama dia. 50,000 tahun nama tu lah. Tapi kalau nama dia Maryam Khadijah, dia gabung dua penghulu syurga. Besar tak? Besar. Tajuk lain. Tajuk lain. Maka kembang nombor 3 dalam Quran ialah beriman kepada Allah, kemudian berbuat bakti kepada mak ayah. Jadi kembang. Tang mana tuan-tuan baca? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah patri. Allah telah membuat undang-undang bahawa kalian tidak boleh menyembah melainkan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah membuat undang-undang kalian mesti membuat kebaikan kepada ibu dan ayah. Habis. Cop. Tak ada siapa boleh ubah. Kata Ibnu Abbas, siapa yang hidup dia penuh dengan ibadat, semayang banyak, tutup aurat elok, zikir banyak, puasa banyak, umrah pergi tiap-tiap tahun, tapi seteru dengan mak dia, maka Tuhan tolak daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Banyak ada hak perang dengan mak ayah ni. Banyak. Akhir zaman ni banyak. Kes hak sampai kat saya pun banyak. Dia kata mak pun perangai tak elok ustaz. Macam mana ustaz? Saya kata kalau mak tu babi pun kena khidmat dengan dia. Tu kan paling kasar. Ni Islam yang suruh ni, bukan saya. Nabi kata ada 3 orang yang semayang dia terangkat tak lebih sejengkai, lepas tu jatuh balik semayang dia. Siapa yang faham, iaitu semua ibadat kita naik ke langit. Ni hadas kita semayang maghrib supaya Allah terima insya-Allah. Semua ibadat yang kita buat, semayang ke, dulu saya sebut dah, semayang ke, baca Quran ke, zikir ke, sedekah ke, dia naik. Naik tu pi takat mana? Setakat mana keikhlasan kita kepada Allah. Ada orang ikhlas dia 10 meter, maka semayang tu naik takat 10, padam, lepas tu hilang. Jadi apa ustaz? Jadi debu. Kan Nabi kata ada ibadat jadi debu. Pi pada masyarakat, puasa 20 tahun, 40 tahun tak pernah tinggal. Allah Ta'ala tanya, hang puasa kerana siapa? Hang puasa pasal kenal siapa? Pasal malu kat orang rumah. Malu kat rumah tak ada. Puasa pasal aku, baru naik, ibadat tu naik. Kalau puasa kerana makhluk, ibadat tu dia naik sikit, kemudian dia hilang macam belon tu. Betul habis. Semua ibadat naik ke langit. Bila ibadat tu ikhlas, dia boleh naik sampai ke langit, lalu kat malaikat. Sebab langit 1 sampai 7 ni semua malaikat naik. Maka ibadat yang diterima naik sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk semayang maghrib kita tak sah. Sebab tu setiap kali buat ibadat, ya Allah, terimalah ibadat ini sebagai amal kebaikan di sisimu. Kena minta Allah Ta'ala terima. Kena minta, baca Quran, minta, lepas sedekah, minta, habis semayang pun, ya Allah terimalah ibadat semayang ni, ya Allah, yang penuh dengan kekurangan. Minta. Hanya ramai orang terlupa. Dia ingat dah setiap hari semayang ustaz, takkan Tuhan tak terima. Tak pernah dengar orang yang berdiri di depan Allah, ibadat, solat tak nak tinggal, zakat tak nak tinggal, haji tak nak tinggal, akhirnya dia tak nampak satu pun ibadat tadi. Kosong. Ni saya abang siap-siap untuk saya dan kita semua. Kosong. Antara sebabnya ialah beribadat bukan kerana Allah. Jadi Nabi kata, antara orang yang tiap-tiap hari semayang dia naik tak lebih sejengkai. Dia ni sejengkai.
Daripada kepala dia ni sejengkai. Dia habis semayang dia naik ni lah. Lepas tu hilang. Naik daripada kepala tu naik, pop, hilang. Nabi kata sejengkai pun tak lepas. Siapa dia? Nombor 1, Nabi kata yang menderhakai ibu dan ayah. Tajuk besar ke tajuk kecil? Oh, tajuk cukup besar. Tajuk ni besar. Orang hari ni duk heran, duit tak cukup, keluarga tak bahagia, suami isteri tak tenang, niaga tak berkat, pi kerja pun tak sedap hati. Siapa? Dia lupa kata mak dia duduk seorang. Setahun sekali lah ziarah. Mak duduk seorang setahun sekali. Dia sihat ustaz, mak sihat. Cuba kita pergi duduk seorang tak? Pergi duduk pun duduk seorang. Tak payah setahun lah, seminggu lah. Rasa oh tak boleh duduk lah. Ambo tak ada siapa ambil tengok lah. Kot ambil jenguk buang sejam. Oh, orang tak jenguk kita marah. Hak kita tak jenguk mak setahun tu. Duk heran. Mana ada orang hari ni, saya ustaz gaji saya 2,000. Alhamdulillah cukup lah berasa. Jumpa daripada gaji 3,000, gaji 5,000, gaji 8,000, semua keluar kat mulut. Nak bagi apa ustaz, kami pun cukup makan lah. Satu orang engineer, gaji 8,500, tak boleh bagi kamu. Dia kata cukup makan. Saya kata sampai mati cukup makan je duit kamu. Sampai mati kamu akan cukup makan je duit kamu. Sehinggalah duit pertama gaji yang kamu dapat diberikan kepada ibu dan ayah kamu. Waktu tu kamu akan tengok Allah gandakan rezeki kamu. Kes yang kedua, anak 11. Semua kerja dah, sebulan dapat 100 lah. Anak-anak bagi. Kenal ni, kenal. Bila jumpa adik-beradik, tanya adik-beradik dia lah, tanya kan, siapa? Ish, hak kami pun tengah bulan habis dah ustaz. Pernah tak? Saya tanya, pernah tak senarai nombor 1 daripada berapa belas tu nak bayar medical card, belanja anak, belanja dapur, isteri, top up, elektrik, rumah, kereta? Pernah tak boh nombor 1 mak dengan ayah? Tak pernah. Hak tu punca dia. Hak tu punca dia. Kita tak jumpa ni perbendaharaan yang Quran sebut ni. Rahsia dia ialah apabila seorang anak dia berjaya menggembirakan mak dengan ayah dia, dia berjaya membahagiakan mak dengan ayah dia, berkhidmat dengan mak ayah dia, maka di situlah rahsia dia. Jadi Nabi sebut orang yang menderhakai, yang lawan ni, yang lawan bila cakap tinggi suara, hina mak ayah dia depan orang apa semua ni, Nabi kata 3 orang ni hak menderhakai mak ayah, yang ketagih arak, dan yang ketiga lelaki yang dayus. Mereka 3 ni bila semayang, dia punya semayang dia naik tidak melebihi sejengkal dan kemudian padam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya dengan kita semua, mak ada berapa, ayah ada berapa? Mak kiri, mak tiri tak kira. Hak mak betul ni. Saya dan kita semua. Mak 1, ayah 1. Mak kita dengan ayah kita ni bukan kita pilih. Ni fakta ni. Bukan kita pilih. Kalau pilih, siapa nak pilih? Hari ni kalau boleh pilih, kita nak pilih siapa jadi mak ayah kita? Pilih si R lah jadi ayah. Kalau budak-budak kan, mestilah si R ke ambil siapa-siapa ke hak terkenal lah. Seronok lah kalau Tuhan bagi pilih lah.
Tuhan bagi hidup Ustaz, okey pilih kah? Ni hang nanti baru lahir tapi aku bagi hidup Ustaz. Oh, aku tengok-tengok aja. Ambil menteri lah, wahai Allah kan. Ayah menteri kaya sikit. Siapa tak kira lah, jutawan ke mana ke. Mak dengan ayah kita tak pilih. Siapa pilih? Allah pilih. Tuan-tuan kenang muka mak dengan ayah masing-masing. Semua mak dengan ayah kita ni Allah pilih dengan satu tujuan je, supaya kita boleh masuk ke dalam syurga, dapat redha Allah bersama dengan mak dengan ayah kita. Hak Allah pilih tu. Dulu saya cerita beberapa bulan yang lalu, di padang mahsyar ni kita akan terserempak dengan ahli keluarga. Betul tak? Allah Ta'ala sebut wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Daripada ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hak ni cerita bila kita tengok ahli keluarga kita di padang mahsyar. Allah Ta'ala kata di padang mahsyar walaupun ramai, boleh jadi terserempak dengan mak, boleh jadi terserempak dengan ayah, boleh jadi terserempak dengan isteri. Ni Allah sebut satu ni, boleh jadi terserempak dengan anak-anak. Pasal apa Allah sebut keluarga-keluarga terdekat kita sampai dalam alam kubur, sampai di padang mahsyar, sampai masuk dalam syurga? Pasal apa? Kerana Allah nak bagi tahu, aku yang pilih mereka untuk menjadi keluarga kalian selama-lamanya apabila kalian terpilih untuk masuk ke dalam syurga bersama dengan mereka. Aku yang pilih. Cumanya di padang mahsyar keadaan jadi kalut. Bukan kita saja kalut, Rasul pun kalut. Kira Rasul yang paling hebat antaranya ulul azmi. Bila orang pergi minta tolong dengan Nabi Musa ulul azmi, Nabi Musa kata apa? Idhabu ila ghairi. Dia kata pergi kat orang lain lah, pilah kat Rasul lain. Hari ni hari yang aku tak boleh bagi syafaat kat orang lain. Dia pun duduk diam. Dengan sebab tu Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bila kita selisih dengan mak atau ayah atau isteri atau suami atau anak atau adik-beradik, Allah Ta'ala sebut adik-beradik kita, abang kak kita, maka dia akan kalih kot lain, kita akan kalih kot lain. Hak ni bukan pasal kita tak kenal adik-beradik, tapi pasal waktu tu kalut, masing-masing pakat duk tengok amalan, dah nampak, masing-masing pakat duk nampak neraka Jahannam duk ada di depan dah. Maka Jahannam ni bukan api biasa. Api dia warna hitam. No, bukan nampak dia pun, nampak hak meletup naik atas tu, baru nampak hak tu. Terduduk, terterak, termelutut dan akhirnya tersembam. Tengok api tu. Sebab tu yang tengok mak buat tak heran tu. Tapi Allah sebut sekali lagi keluarga. Allah sebut sekali lagi pasal keluarga ni tang mana? Allah Ta'ala kata fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Siapa yang dapat buku amalan dia dengan tangan kanan. Ni saya cerita dah dulu sikit, saya ulang malam ni. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia, Allah akan timbang amalan dia dengan mudah. Senarai semayang dia, lepas habis 40 tahun dia semayang. Pasal apa mudah ni timbang ni? Dapat buku bola tangan kanan. Senarai puasa dia, lepas habis puasa dia 45 kali. Lulus semua, lulus. Sat sangat. Ashabul yamin. Ashabul yamin. Allah Ta'ala kata dah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ayat yang saya sebut malam ni sampai mahsyar kita akan ingat. Lepas tu jadi apa? Habis semua amalan dia, lepas senang, dia pun dapat buku amalan, tangan kanan dia angkat, pegang keputusan tu dengan tangan kanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia pun pergi cari mak dia yang beriman, ayah dia yang beriman, suami dia yang beriman, isteri dia yang beriman, anak-anak dia yang beriman.
abang dia hak beriman, kakak dia hak beriman, adik laki adik perempuan dia yang beriman, pakat berpeluk-peluk di tepi Telaga Kauthar, sebab semua pakat dapat buku tangan kanan. Inilah keluarga bahagia. Keluarga bahagia bukan keluarga boleh makan banyak tiap malam. Keluarga bahagia bukan keluarga duduk rumah besar. Keluarga bahagia bukan keluarga dia satu Malaysia kenal. Itu bukan keluarga bahagia. Keluarga yang paling bahagia ialah keluarga yang boleh membawa ahli keluarga yang lain untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni keluarga paling bahagia. Hak ni yang orang cerdik minta atas dunia ni. Ya Allah, matikan aku dan ahli keluargaku dengan husnul khatimah. Ya Allah, himpunkan aku dan ahli keluargaku di dalam syurga Firdaus. Ya Allah, janganlah kau hitung aku dan ahli keluargaku di padang mahsyar. Lepas tu kalau tak hitung macam mana nak masuk syurga terus? Dia tak minta dia seorang. Aku dan ahli keluarga aku. Aku dan ahli keluarga aku. Hak ni kunci dia. No? Sebab tu kembang ni tuan-tuan, kembang nombor 3 ni, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, tak boleh sembah selain Allah. Imam Ibn Abbas kata dia kembang dengan apa? Wabil walidaini ihsana, kena buat baik dengan mak ayah. Siapa pun mak dengan ayah. Kita kata macam inilah. Amat banyak aduan saya dapat, apa dia? Mak pun perangai tak elok, ayah pun perangai tak elok. Tuan-tuan tak tengok hari ni mak pun pakai ketat. Ayah pakai seluar pendek. Macam mana? Tapi nak suruh anak taat kat dia. Dia naknya tak boleh tengok keadaan mak ayah tu macam mana. Siapa mak ayah kita? Maka dua orang tu lah kita kena buat baik. Dia Islam ke, dia kafir ke, dia apa ke? Sahabat Nabi nama Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar, mak dia tak Islam. Dia pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, ibu saya belum Islam, kena buat baik ke dengan dia? Kena pergi ziarah dia ke? Kena ambil tahu pasal dia ke? Kena tanya ke dia sihat ke tidak? Kena tahu ke makan minum dia ya Rasulullah? Nabi kata, "Naam, sili ummaki." Mesti kena buat baik dengan ibu dan ayah kamu. Walaupun dia kafir ya Rasulullah, walaupun dia kafir. Nampak tak? Allahu Akbar. Di Mekah, kalau saya sebut Abu Jahal, semua orang kenal. Siapa dia Abu Jahal ni? Nabi panggil dia, bukan Nabi panggil macam mana? Nabi sebut pada hari kematian dia, pada hari kematian Abu Jahal, Nabi kata telah mati Fir'aun umat ini. Yang rancang semua benda tak elok kepada sahabat di Mekah dia. Yang rancang untuk bunuh Nabi Abu Jahal. Bila hari dia mati, Nabi kata telah mati Fir'aun umat ini. Tuan-tuan sekalian, nak cari hak jahat pada Abu Jahal payah. Anak dia Islam. Anak dia Islam. Macam mana? Nak buat apa dengan ayah dia ni? Kalau kita kata ayah kita jahat lah. Ni ada lagi jahat pada Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Nama dia tengok pasport dia kosong berapa? Tak tahulah kosong berapa. Mekah kosong berapa. Bawah Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal zaman mana ustaz? Zaman mana apa? Hak zaman Rasulullah tu lah. Subhanallah. Anak Abu Jahal Islam dah, Islam. Dia buat baik tak dengan ayah dia? Buat baik. Pun kalau kita nak buat alasan pak kita minum mara, ayah kita tak semayang, tak boleh. Dia tak semayang, yang tu dosa dia dengan Allah, kita kena tegur. Tegur anak pula, dia kena beradab, mesti beradab, wajib beradab, walaupun ayah tu buat jenayah, walaupun ayah tu buat maksiat. Ni satu lagi. Tak bermaksud bila ayah kita buat maksiat, mak kita buat maksiat, boleh jokah dia, haram jokah dia, walaupun untuk tegur dia buat maksiat. Hai, Islam ajar ustaz. Ya, itulah peraturan yang kekal abadi dalam Quran dan hadis-hadis Nabi. Tak boleh ubah lah. Besar dah tuan-tuan, ibu bapa. Besar.
No? Ikrimah bin Abi Jahal, dia Islam, ayah dia Firaun, umat ni. Tapi dia berbakti dengan ayah dia. Nombor 2, di Madinah, siapa paling jahat di Madinah? Di Madinah paling jahat nombor 1, dia duduk dalam neraka bawah pada Abu Jahal lagi. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau tuan-tuan mengaji sirah, tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni adalah kepala munafik pada zaman Nabi. Saya tak mau cerita panjang lah benda tu. Nabi tahu tak? Nabi tahu, semua sahabat tahu dia ni kepala munafik. Dan orang munafik, neraka dia lagi panas daripada orang musyrik. Pasal apa tu huraian panjang kan, Nabi cerita. Tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia Islam. Tuan-tuan, Abdullah, nama anak dia sama macam nama dia, Abdullah juga. Kan, pening dah apa. Hak kepala munafik ni nama Abdullah bin Ubay. Anak dia nama Abdullah bin Ubay. Hak ni Islam. Tuan-tuan, dia Islam. Macam mana dia dengan ayah dia? Jawapan dia, dia tetap berbakti kepada ayahnya sehinggalah hari ayahnya wafat. Subhanallah. Tak boleh bagi alasan. Jangan bagi alasan mak kita teruk, ayah kita teruk, tak boleh bagi alasan. Siapa yang lebih, ibu dan ayah mana yang lebih teruk daripada kepala munafik Madinah dan Abu Jahal di Mekah? Beritahu. Ayah siapa teruk sangat? Banyak saya dapat kan, menangis-nangis cerita ayah dia teruk. Buat kat mak berpuluh-puluh tahun seksa mak ni, puluh-puluh tahun. Nafkah tak pernah bagi, balik pun jarang-jarang, anak tak tengok, sampai anak besar-besar, semua mak yang membesarkan. Saya kata, berbakti dengan ayah kamu. Sekalipun ayah kamu ia ditakdirkan oleh Allah seorang iblis. Ni dia ni Abdullah bin Ubay bin Salul ni, anak dia nama Abdullah. Orang nak bunuh ayah dia. Sebab dia ni kepala munafik Madinah ni, nak cerita jahat dia, Allahu Akbar. Dia pernah sebab berita, bukan sebab, dia pernah sebab propaganda bahawa isteri Nabi berzina. Sampai Allah sebut dalam Quran. Siapa punya kerja? Ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Hak kerja dia buat ni. Salah satu hak saya nak cerita kat tuan-tuan lah, hak dia buat, nak cari hak jahat pada dia ni. Sampai sakit Aisyah, sakit. Orang perempuan yang solehah kena tuduh zina. Sakit ni, sakit. Kurih Sayyidina Aisyah kerana sakit, dituduh berzina dengan seorang sahabat Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhuma. Kemudian Allah bersihkan dua-dua orang. Bila dia tuduh keluarga Nabi macam ni, ada sahabat kata, ya Rasulullah, izinkan aku pancung kepala dia. Anak dia seronok ada orang nak pancung kepala ayah dia. Tuan-tuan, anak tetap anak. Anak tetap anak. Maka anak dia hak nama Abdullah bin Ubay pergi jumpa Nabi. Dia anak. Dia tahu tak pak dia kepala munafik? Dia tahu. Dia tahu tak pak dia akan masuk neraka? Dia tahu. Tapi dia tetap anak, yang tu tetap ayah. Bila orang nak pancung kepala ayah dia, dia kata, ya Rasulullah, kalaulah kamu izinkan siapa-siapa nak pancung ayahku, maka benarkanlah aku yang pancung kepala ayahku. Pasal apa tuan-tuan? Dia abangkan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu izinkan orang lain yang pancung kepala ayahku di depan aku, nescaya aku akan busuk hati dengan orang yang pancung tadi. Dia kata, biar aku yang buat. Punya beriman sahabat, punya beriman. Dia kata, ya Rasulullah, biar aku yang buat. Sebab dia ayah aku. Kalau orang lain buat, sekali aku akan musuh dengan orang tu. Biar aku yang pancung, walaupun pancung tu penuh dengan siksaan. Dia sendirilah, sebab dia anak. Bila ayah dia meninggal, ni Abdullah bin Abdullah ni, bila ayah dia meninggal, tengok macam mana. Dia tetap anak.
Allah larang Rasulullah semayang jenazah ayah dia. Tu dia. Macam mana ni tuan-tuan, kita apa perasaan kita? Dia pergi rumah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak berikan salah satu jubah yang dipakai oleh kamu untuk saya balut jenazah ayah saya? Jubah Nabi boleh bagi syafaat tak? Dengan izin Allah ni, mulianya barang-barang Rasulullah ni, no? Sebab tu ada sahabat, dia ada tongkat Nabi, nama Anas bin Malik. Bila dia nak meninggal, dia pesan kat ahli keluarga dia, nanti di sebelah jasad aku letak tongkat Nabi, lepas tu ke bumi sekali. Barakah barang-barang Nabi ni, barakah. Jadi dia pergi rumah Nabi, anak ni nama Abdullah bin Abdullah ni, dia pergi rumah Nabi, ya Rasulullah, ayahku dah meninggal, boleh tak bagi salah satu jubah untuk aku kafankan ayahku? Jubah Rasulullah. Nabi bagi tak? Bagi. Ni kata Rasulullah ni. Pasal apa Nabi bagi? Kerana Abdullah bin Ubay bin Salul, hak kepala munafik ni, ketika dia hidup, dia pernah menghadiahkan sebuah jubah, sehelai jubah kepada salah seorang bapa saudara yang Nabi sayang. Nabi ni orang yang paling kenang jasa orang lain. Tu boleh buat tajuk ceramah tu. Aufan nas Rasulullah. Manusia yang paling mengenang jasa adalah Rasulullah. Tajuk ceramah. Tuan-tuan kan tengok macam mana Nabi kenang jasa. Bukan banyak pun, orang bagi buat sikit-sikit je. Dahsyat. Rasulullah ni memang dia ingat apa saja orang bagi pinjam. Kita lain, orang buat baik 20 tahun, lepas tu orang tu tuduh kita, musuh pula 20 tahun sampai mati. Rasulullah ni, Abdullah bin Ubay buat jahat kat Rasulullah 100 kali, buat baik sekali lah. Nabi duk pandang hak baik tu. Bila anak dia pergi minta, Nabi bagi jubah tadi, maka dia pun balik, dia balut jasad ayah dia dengan jubah Rasulullah. Subhanallah. Kemudian dia pergi panggil Nabi. Tuan-tuan, anak, ni nak abang tanggungjawab anak ni. Nak abang kata, pak mana hak lebih jahat daripada Abdullah bin Ubay bin Salul? Cuba lihat anak dia, bagaimana anak dia berbakti kepada ayah dia, sampai kepala munafik ayah dia ni meninggal dunia. Dia pergi pula rumah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku merayu untuk kamu solat ke atas jenazah ayahku. Hak Islam, hak ni mukmin betul ya anak dia ni. Tuan-tuan, Nabi pergi. Nabi masuk dalam masjid. Dalam perjalanan Nabi nak pergi tu, Sayyidina Umar dengar Nabi nak pergi. Dia pun pergi juga. Sayyidina Umar, dia nak buat apa ni? Dia berdiri depan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Berdiri depan jenazah. Jenazah duduk mana? Belakang lah. Jenazah kan boleh berdiri. Jenazah duduk belakang, dia berdiri. Nabi duduk tahu ni. Tuan faham tak ni? Ni saya Sayyidina Umar lah kononnya. Duduk tahu ni kan? Jenazah kepala munafik duduk tahu ni. Rasulullah duduk tahu ni. Dia tak bagi Nabi semayang. Nabi kata, wahai Umar, ke tepi. Ya Rasulullah, bukankah Allah melarang untuk kamu solat kepada mereka? Ni hak ni mulia hati Nabi pula, no? Nabi kata, wahai Umar, Allah memberikan kepadaku pilihan. Ni Rasulullah mulia tiada had. Nabi ni hati dia mulia, dia tak ada penghujung. Nabi ni dia tak ada, tak kira bunuh, no? Jadi Nabi kata, wahai Umar, ke tepi. Sampailah 2-3 kali Sayyidina Umar tak mau pergi tepi juga. Nabi kata, wahai Umar, aku Rasulullah. Ana Rasulullah. Aku pesuruh Allah. Dan aku memilih untuk beristighfar kepada mereka. Sebab Allah bagi pilihan, istighfar ataupun tidak. Nabi pilih untuk istighfar. Baru Sayyidina Umar pergi tepi. Tapi turun pula lepas tu ayat Quran menegur Rasulullah SAW. Itu cerita lain lah. Ni nak cerita ni, hak bagi alasan mak ayah tak elok ni. Tak ada lah.
kepala syirik Mekah dan kepala munafik Madinah. Anak mereka dua-dua Islam dan dua-dua buat baik kepada ayah mereka. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling aku kena buat baik? Nabi jawab, ibu kamu. Sahabat tu tanya, kemudian? Ibu kamu. Sahabat tu kata, kemudian? Ibu kamu. Sahabat tu kata, kemudian? Ayah kamu. Nombor 4. Dalam dunia ni ada 7 bilion orang. Dalam dunia hari ni 2017 ni ada 7 bilion orang. Di kalangan 7 bilion ni, siapa kita kena buat baik? Nombor 1 daripada 7 bilion, mak kita. Nombor 2 mak kita. Nombor 3 mak kita. Nombor 4 ayah. Lepas tu baru pilih. Sebab tu bila seorang sahabat dia nak pergi perang, kemudian pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak jadi salah seorang yang masuk berjuang. Nabi tanya apa? Nabi tengok muka dia. Nabi macam kenal. Nabi tengok muka dia. Nabi kata, bukan ada ibu sakit ke? Sahabat ni nak pergi mana tuan? Jihad fi sabilillah. Tak usah ceritalah hak mati syahid ni punya berjihad zaman Rasulullah. Dahsyat dah. Roh orang mati syahid ni akan duduk dalam syurga, waktu roh orang lain duduk di alam barzakh. Roh orang mati syahid lah ni tuan-tuan, sampai malam ni roh semua syuhada telah pun berada dalam syurga, tapi tak boleh duduk minum makan apa semua lagi. Mereka duduk dalam perut burung hijau dan terbang ke mana saja dalam kawasan syurga yang mereka nak. Lah ni sampai hari ni, siapa saja yang mati syahid, kalau orang biasa, ulama ke apa ke, semua pergi alam barzakh, kecuali ruh syuhada. Walaupun mulia sampai tahap tu, bila Nabi tengok sahabat Amir tanya ni, Nabi ni jenis kenal orang. Ni satu lagi, dia cukup, Rasulullah cukup kenal orang. Hak ni anak bukan 3 orang kah? 2 sekolah menengah. Tuan-tuan baca sirah, Nabi juga kenal ni. Dia jumpa siapa Nabi akan sebut, ni kamu bukan mak kamu dulu masuk Islam di sekian-sekian-sekian. Sahabat terkejut. Nabi ingat lagi. Dah Nabi pun genius kan. Yang kedua, Nabi memang jenis menghargai orang. Dia kenal orang, dia ingat orang. Bila Nabi tengok sahabat ni tanya, Nabi kata, bukan ada mak kah sakit? Dia kata, ya. Nabi kata, jaga mak di sisinya syurga. Hak mana besar jihad ke jaga mak? Jaga mak. Nabi suruh balik, bayang tengok. Kalau ligan menega dengan jaga mak, yang tu tak payah jawab lah. Yang tu lagi telah-telah lah. Bila sahabat ni semua nak mati syahid, dia pergi. Bila Nabi suruh balik, dia balik ke tak? Dia tak balik, dia patah balik. Dia kata, ya Rasulullah, boleh nak mati syahid ni. Nabi marah dia. Nabi kata, waihak, jaga-jaga kamu. Ilzam rijlaiha, duk di 2 kaki ibu kamu. Fathammal jannah, di sanalah syurga kamu. Ni Nabi nak bagi kita reti. Nabi nak bagi kita faham ukuran kebahagiaan satu orang manusia ni. Dia nak bahagia, nak tenang, nak senang, nak rezeki murah, nak anak-anak jadi boleh, jadi reti. Semua kunci itu duduk pada taat kepada Allah dan Rasul, kemudian mentaati ibu dan ayah. Kunci itu duduk tang tu ya. Apa saja hak duduk dalam ni. Sebab tu Nabi cerita ada 3 orang, 3 sahabat, mereka keluar. Pergi mana tak tahu, Nabi tak cerita. Tapi hadis ni hadis sahih. Hadis 3 orang ni pergi keluar, lepas tu hujan. Ada riwayat kata hujan, mereka pun dah hujan masuklah dalam gua.
Dulu saya cerita dah kat tuan-tuan, gua Arab ni, ni besar ni, kebanyakannya besar ni, ni mihrab ni je. Saya pi Jordan, saya pi Mesir, saya pi Syria, bukan pi lah, Syria memang belajar lah. 7 tahun Syria kan. Bila pi gua dia, hatta di Mekah Madinah, ni semua negara Arab ni. Gua dia tak dalam. Gua Ashabul Kahfi di Jordan pun lebih kurang separuh surau ni. Lebih kurang. Dia punya dalam, dia tak dalam, dia sikitnya. 3 orang ni bila hujan, depa keluar pergi mana tak tahu, musafir ke apa ke, yang tu Nabi tak cerita. Kemudian bila hujan masuk berteduh dalam gua. Kita kata besar ni ya. Dalam duk berteduh, duk sandang, sembang. Batu jatuh, golek, tutup pintu gua. Allah Ta'ala takdir besarnya batu tu, dia tutup pintu gua. Sedikit pun cahaya matahari mereka tak nampak. Dikit pun tak nampak. Gelap terus. Tolak lah batu tu. Tolak 3 orang, tolak. Memang tak bergerak lah. Batu besar tuan. Tolak 3 orang tolak. Maksudnya apa tuan? Bila dah duduk dalam gua, batu besar, siapa dia nak dengar mereka? Maksudnya mereka ni dalam 2 minggu 3 akan mati perlahan-lahan. Mati ya. Dan 3 ni orang Islam, beriman kepada Allah dan beriman pada Rasul zaman tu. 3 ni kata macam ni, kita kalau tolak sampai bila tak terbuka. Kalau tunggu orang sampai mati kering lah, orang tak jumpa kita. Yang boleh selamat kita Allah. Masing-masing berdoa kepada Allah, sebut amalan baik yang pernah dilakukan. Paling baik dalam hidup, amalan yang paling besar dalam hidup. Maka orang pertama pun sebut, dia kata, ya Allah, saya tak ceritalah sikit panjang. Orang pertama kata, ya Allah, aku ada seorang sepupu cantik, paling cantik dalam kampung kami. Aku nak berzina dengan dia. Dan perempuan tu, sepupu aku tu, dia kata, hang buat main sekian-sekian duit, boleh berzina dengan aku. Laki ni punya kerja apa semua, sampailah kumpul duit yang banyak. Bila buat main duit tu, perempuan tu bagi untuk berzina, dia serah. Cumanya ketika mana nak bersetubuh tadi, dah buka baju dah dua-dua orang, perempuan tadi kata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ada noh zaman tu noh. Ittaqillah, dia kata bertakwalah kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih. Bertakwalah kepada Allah, gunalah dengan cara yang betul. Gunalah aku melalui cara yang betul, menikahlah. Pada ketika itu dua-dua dah buang baju dah, duduk dalam bilik dah. Laki ni duk berdoa ni, dia kata, ya Allah, aku tinggal perempuan tu kerana-Mu, kerana takwa kepadamu. Ya Allah, andainya pengorbanan aku itu diterima, maka bukalah pintu gua ni. Tuan-tuan, batu tu bergerak. Batu tu bergerak. Siapa gerakkan? Allah lah bergerak batu. Tapi tak boleh keluar lah, baru duduk tangannya tu, baru duduk suar tangan. Gerak banyak tu kan, suar tangan tu. Hak nombor 2 berdoa pula. Dia kata, ya Allah, dulu ada seorang kerja dengan aku. Sampailah satu hari, habis dia kerja cukup bulan, dia tinggal aku. Maka duit gaji dia ada. Dengan duit gaji dia itu, ya Allah, aku beli kambing. Sampailah kambing tu penuh kandang, jadi beratus-ratus ekor. Satu hari lepas berapa tahun, aku ismar, bahasa Melayu dia apa tau, aku biarkan duit dia. Tiba-tiba dia mai minta gaji dia, kita kata 1,000 lah. Dia pun mai, dia kata, tuan, 3 tahun lepas saya tak ada ambil hak gaji bulan Mac tu.
Mak saya sakit, contohlah. Saya pun balik mengejut, duduk 3 tahun, baru ni saya nak main ambil. Tuan tu dia tunjuk satu kandang kambing hak luas tu. Dia kata kambing ni semua untuk kamu. Kerana dulu duit gaji tu aku beli 2 ekor jantan betina, lah jadi banyak ni dah. Boleh buat kan tuan-tuan? Oi, dia jadi ni dah jadi 1000 ekor dah. Kelam daripada atas sampai ke bawah, depan belakang. No? Kita ngak kata orang ni bukan kata kambing 1000 ekor, duit 200 pun kelam. Sebulan 200. Duk makan kat dia tu, padahal adik-beradik semua. Allahu Rabbi, no? Laki ni dia boleh bagi semua tu, dia kata ambil semua ni. Dia kata, ya Allah, kalaulah aku buat ni kerana Allah, maka bukalah pintu batu, gerakkanlah batu besar ni. Lalu bergerak batu itu, Allah yang gerakkan. Bergerak, tapi tak boleh baru duk kolong kepala. Duk tengok badan tak boleh lagi. Hak nombor 3 ni, dia pula angkat tangan, dia kata, ya Allah, aku ada mak ayah yang tua dan sakit. Aku yang belah. Aku juga menjaga isteri dan anak-anak aku. Dia suami. Ya Allah, tiap-tiap hari aku akan bagi makan mak dengan ayah dulu, kemudian baru isteri dengan anak-anak. Dan pernah satu hari aku balik makanan lambat. Bila balik mak dengan ayah dah lena. Maka aku tunggu di kepala ibu dan ayah aku sampai subuh, sedangkan isteri dan anak-anak duk minta makanan. Bila mak jaga ni celik mata, susu duk di tangan ni, anak tunggu pada malam. Jaga sungguh mak ayah. Nampak ah? Maka dia kata, ya Allah, seandainya amal aku ni diterima, maka gerakkanlah batu besar ni. Ta'ala gerak batu besar tu, boleh keluar. Cerita mak ayah. Nabi tak ada ayah. Bukan tak ada ayah, ayah Nabi meninggal waktu Nabi duduk dalam kandungan. Berapa bulan tu tak usah cerita lah. Ijma' para ulama, ayah Nabi meninggal waktu Nabi berada dalam kandungan Aminah binti Wahab. Hak tu tak ada khilaf. Berapa bulan, hak tu khilaf lah. Tak payah tengok lah khilaf tu. Maka Nabi tak nak tengok ayah dia, tak dan tengok. Cuma Nabi dan tengok mak dia. Dan tengok berapa? Dan tengok beberapa bulan. Pasal apa dan tengok berapa bulan? Nabi lahir, kemudian dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Dengan Mekah lebih kurang 1.5 jam kalau tak silap saya. Siapa yang pergi umrah lepas ni, ajak travel, jom kita pergi tengok tempat Nabi membesar. Nama dia As-Sa'diyah. Nama kampung tu sampai hari ni As-Sa'diyah. Ada sampai hari ni. Tapak rumah Nabi membesar selama 5 tahun. Nabi kan duduk kampung 5 tahun, daripada kecil sampai umur 5 tahun. Sampailah Nabi didatangi Jibril. Jibril belah dada Nabi. Belah sungguh lah, bukan belah batin, duk buat daripada jauh, duk jahit kan. Padahal apa nama? Tak payahlah, no. Jadi Nabi belah sungguh di kampung, sebab nampak dibelah dada ni. Lepas dibelah dada, barulah Halimatus Sa'diyah dia bersegera menghantar Nabi kembali ke Mekah. Pasal apa? Pasal takut. Halimatus Sa'diyah mana pernah dengar pasal Jibril ke apa? Dia menyangka bahawa ada cubaan membunuh Muhammad. Sebab tu dia ajak laki dia nama Al-Harith, jom kita hantar Muhammad. Waktu tu lah Nabi dia hantar, umur 5 tahun 3 bulan. Duduklah Nabi dengan mak dia beberapa bulan. Inilah ibu kamu, wahai Muhammad. Nabi tengok Aminah, mak dia, antara wanita tercantik Mekah. Tengok mak dia, belajar panggil mak, duduk dengan mak, makan dengan mak, sembang dengan mak, main dengan mak. Bulannya pergi Madinah, balik di Abwa. Sampai hari ni nama tempat tu Abwa. Boleh ziarah, no? Siapa pergi umrah, pergi Madinah, ajak ustaz tu, hak mutawif tu, jom kita pergi Abwa,
Sampai hari ni Abu nama tu. Sampai situ sakit. Mak Nabi sakit pula baru berapa bulan. Subhanallah. Sakit membawa kepada maut. Nabi tengok mak dia, baru belajar panggil, baru duduk. Tuan-tuan bayang noh. Duduk dengan orang belah. Lepas tu duduk dengan mak saya, mak meninggal. Ummu Aiman bawa balik. Nabi membesar. Sampai besar jadi rasul. Bila pi Madinah, Nabi kata aku akan minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah aku ziarah pusara ibuku. Kata Rasulullah, Allah mengizinkan aku. Nabi pun pi. Sahabat tak tahu apa. Kali pertama Nabi pi, sahabat tak tahu apa. Sahabat ikut je. Bila Nabi minta dengan Allah Ta'ala, minta izin nak ziarah kubur ni, Allah bagi. Bila Nabi sampai kubur mak dia, Allahu Rabbi, no? Nabi minta izin sekali lagi, ya Allah, izinkan aku supaya beristighfar untuk ibuku, walam ya'zan li. Allah tak izin. Nabi duduk tepi kubur. Nabi tak kaki ni, tarik sini, Nabi tak tu. Nabi teriak. Bunyi Nabi teriak ni. Sahabat tengok air mata Nabi keluar ni, keluar nitip apa. Sahabat pergi pujuk Nabi, ya Rasulullah, kenapa menangis? Nabi panggung kepala, Nabi kata, inilah kubur ibuku. Menangis, umur 40 lebih dah, 50. Tapi sebab Nabi tak dan, dia tak dan nak, Nabi tak sempat macam kita hidup dengan mak ayah ni, hak dan puluh-puluh tahun. Dan nak bagi duit kat mak ayah, dan nak tanya abang, dan nak tengok makan minum, dan nak tengok sihat, dan nak berbakti dengan mak ayah. Kita dan, Nabi tak dan. Dia teriak. Bila Nabi menangis di kubur ibunya, fa'abka man haulahu, ke semua sahabat menangis. Tengok Nabi teriak ni, ayat dia keluar ni, mata dia keluar. Rasulullah, manusia yang kaya dengan rahmat. Yang kaya dengan rahmat dan kasih sayang. No? Tuan-tuan tengok sahabat Abu Hurairah, setiap kali dia keluar daripada rumah dia, dia akan lalu depan rumah mak dia. Ish. Ni Rasulullah duk ajak ni, Quran ajak kita, sahabat ajak kita, hampa nak kaya dunia akhirat, cari ibu dan ayah kamu. Nak bahagia dunia akhirat, cari ibu dan ayah. Nak anak-anak berjaya semua pun cari mak ayah, berbakti dengan mak ayah. Hak saya sebut ni praktikal ni. Siapa buat dia nampak. Siapa buat dia nampak. Tambah-tambah hak jaga mak sakit, hak jaga ayah sakit. Dia akan tengok apa Allah akan bagi kat keluarga dia. Memang dia nampak sebelum dia mati. Abu Hurairah tiap-tiap kali keluar, dia lalu depan rumah mak dia, dia kata apa? Assalamualaikum ya ummah. Assalamualaikum mak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahmat Allah dan keberkatannya ke atas kamu wahai ibu. Doa kat ibu dia tu. Sagi mak selak tirai. Waalaikumsalam ya waladi. Ke atas kamu juga kesejahteraan wahai anakku, dan keberkatan rahmat Allah kepada kamu. Lepas tu sebelum nak pi, Abu Hurairah kata apa? Rahimakillah, semoga Allah merahmati kamu wahai ibu, kama rabbaitani saghiran, kama rabbaitini saghiran, seperti mana kamu membesarkan aku ketika kecil. Tiap-tiap hari. Sagi mak dia balas apa? Rahimakallah, semoga Allah juga merahmati kamu wahai Abu Hurairah, kama barartani kabiran, seperti mana kamu selalu buat baik kepadaku sampai besar. Ini rahsia sahabat. Bukan biasa-biasa sahabat dengan mak ayah. Bukan biasa-biasa. Abdullah bin Mas'ud semua orang kenal. Sama, dia pun sama juga. Satu hari mak dia minta minuman kat dia, minta air. Zaman Rasulullah, air minum ni kena pergi ambil di telaga je.
Bila Abdullah bin Mas'ud mak dia minta, dia pun pi. Bila pi sana jauh, lambat, balik-balik mak lena. Samalah, dia pun tunggu tepi mak dia, tunggu dekat katil. No, tuan-tuan no. Ayah dengan mak ni kalau baik, dia payah gerak anak dia kalau anak dia lena. Kalau lena dia akan biang. Tapi kalau hak mak ayah hak tak ada perasaan ni kan, lena dia baling bantai puk kena kepala anak. Terkejut anak dia tu. Ni yang pergi beli sat apa-apa kan. Raja mengeluh ya. Tu dia kan. Balik daripada pintu depan puk kena kepala anak, bangkit terketak-ketak. Rasulullah kalau tidur aja Nabi tak gerak. Saya mak cengih, tapi ayah tak cengih. Bukan tak cengih, ayah kalau tidur dia tak kacau lah. Berdengkong ke, menereluh, masuk sampai bawah kosen ke, tidur. Mak cengih sikit kan. Abdullah bin Mas'ud ni bila dia balik tengok, bawa balik ayak minum ni, ayak kosong minum. Mak dia lena, dia tunggu tepi mak dia sampai subuh. Mak bangkit esok, mak dia bangun, dia pun bagi. Ibnu Aun Al-Muzani, satu hari mak dia panggil dia, mak dia keluar daripada jauh, suara tinggi lah. Dia pun ya mak, ya. Dia angkat. Bila dia angkat suara, dia kata aku pun menyesal kerana mengangkat suara melebihi suara ibuku, lalu aku memerdekakan 2 hamba abdi. Lebih kurang RM60,000 lah kita kata, 60-70 ribu ringgit 2 hamba abdi. Pasal apa? Pasal angkat suara sekali. Jadi sekadar tu dulu insya-Allah untuk ceramah malam ni. Saya macam tu je lah, ceramah sejam je kan. Jadilah ambil intipati tu tuan. No? Semua orang tahu dengan mak ayah ni, bila buat baik Allah balas di dunia dan segera. Dan semua orang tahu mak dengan ayah ni kalau siapa deraka, Allah balas di dunia segera. Nak cerita hak balas segera ni berlama-lama. Mak saya patah tangan. Saya cerita satu lah, patah tangan. Tu tak boleh sambung lah. Pergi urut apa semua, tak boleh sambung. Bawa pergi doktor pakar di Seberang Jaya. Ada doktor pakar tulang. Pakar tulang dan pakar saraf. Satu rawatan 5,000, 4,800 sekali lah rawat. Sekali cucuk lah. Saya pergi klinik tu, bawa tengok, tanya orang keliling, semua jawab ya, memang satu rawatan 5,000 lah. Kebanyakannya, bukan kebanyakannya, semua 5,000. Saya tanya kerani tu, apa sehari berapa orang mai berubat ni? Dia kata tak tentu Ustaz, average 30 orang lah. Gaji doktor Melayu tu 150,000 lah sehari. Sebulan lebih kurang 4.5 juta. No, saya saja sebut bagi dia dengar tak apa. Banyak sangat ambil kan. Banyak sangat. No, jadi kesian. Orang sakit ramai. Hak mai anak-anak murid biasalah terserempak di klinik kan, hak kenal kan. Sakit Ustaz. Tahun lepas mai. Tapi tahun ni baru main pula sebab kumpul duit. Doktor suruh pergi sebulan lepas tu. Rawatan kedua 3,000. Bila tak main, doktor tanya pasal apa tak main? Sepatutnya main tahun lepas kan. Okey, apa nama ni, dah habis rawat kan, buat keluar resit. Nak bayar seorang ke nak telefon adik-beradik kan. 5,000 kan. Dengan mak ayah ni kita duk baca hadis banyak dah. Siapa buat baik,
Allah balas kebaikan tu segera dan di bumi. Kemudian akhirat. Dua dapat. Segera di bumi dan akhirat. Bayang seorang, tak payah telefon dia beradik. Bayang seorang sebab ni mak ayah. Esok, keesokan harinya orang masuk 50,000. Esok ya. Sehari ya 50,000. Bukan untuk saya lah. Untuk tambun tanah hak sekolah saya di Sungai Petani tu. Walaupun untuk sekolah, tapi kalau tak ada duit tu saya pun nak cari tang mana tuan nak tambun. Habis dah lah sebulan 50,000 lebih kurang tambun tanah tu. Jadi hak bulan tu punya esok tu Tuhan bagi. Sebab tu kaedah dia dengan mak ayah ni, kalau buat jahat pun Allah akan balas segera dan kemudian akhirat. Dua juga dapat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Manfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.